Eksklusif hanya di Inframe TV. Kita bersama dengan saudara Ayub, ataupun lebih kenal dengan Pak Ayub, ataupun lebih lagi senang kita panggil dia Ayub. Nah, okay. Assalamualaikum Ayub. Salam. Okay, Ayub, difahamkan sekarang ni melonjak-lonjak, nak katakan persatuan bukan persatuan tapi macam konsortium, banyak membantu dan merungkai tentang masalah-masalah, bantu hati-hati seni, bukan sekadar penyanyi, bukan sekadar pemuzik dan macam-macam lagi. Tolong huraikan sedikit. Okey, Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia atau nama singkatan Irama, kita telah wujud 2 tahun. Dalam Irama ni, kebanyakan ahli jawatankuasa kita adalah orang-orang belakang takbir selama ini. Selama ini mungkin ramai tidak mengenali, dan mereka adalah PR, komposer, penulis lirik. Itu adalah ahli-ahli dalam AJK Irama. Jadi kita terpanggil untuk mewujudkan Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia ini adalah untuk membantu penggiat-penggiat seni yang rata-rata sekarang dalam 2 tahun sebelum ni banyak kekurangan dari segi show, dan juga lebih lagi bila datangnya COVID, masalah tu lagi banyak yang timbul. Walaupun kita ini bukan satu badan kebajikan, tetapi kita sama-sama mengemeling tenaga, mendapatkan dana itu dari kami sendiri, kerana kami satu konsortium baru belum dapat dana daripada mana-mana pihak. Jadi berbalik pada banyak kebajikan yang kami lakukan dalam waktu COVID ini, menghantar-hantar bekalan makanan kepada penggiat-penggiat seni sepanjang sebulan, 2 bulan, 3 bulan COVID ini adalah hasil usaha kami sendiri. Lagi-lagi dengan adanya grup forum muzik saya. Dalam forum muzik itu ramai penggiat seni dalam tu, termasuk juga ada ahli dalam interim TV ini juga dalam tu, sama-sama membantu. Sama-sama yang keluarkan bantuan, sama-sama dengan bantuan itu kita kumpul-kumpulkan. Alhamdulillah, ya, kita dapat puluh ribu juga walaupun dalam komiti yang kita tu, dan kita salurkan pada semua pihak. Termasuklah Alina Hassan ni, bermulanya saya membantu beliau bila kisah beliau yang pertama berlaku dalam media yang menyatakan beliau berjalan kaki ini. Jadi waktu tu PKP, saya hubungi beliau nak hantar barang, memang kita tak boleh. Saya minta bank account, saya pun bank in. Okey, selang berapa bulan selepas tu timbul kisah beliau balik baru-baru ini, bila ada salah seorang artis waktu Sapura yang mengantarkan video tentang kediaman beliau, tentang kehidupan beliau sekarang. Jadi saya rasa tersentuh kerana tidak menyangkakan yang kita memikirkan beliau susah waktu PKP, tetapi rupanya kehidupan beliau lebih susah lagi, yang beliau sebenarnya beliau pun tak mau wawarkan kesusahan beliau, dan kita faham, kita pun tak mengganggu privasi dia, cuma kita terpanggil kerana dalam kita yang semua susah dalam waktu PKP ni, ramai penggiat seni yang susah, tapi kita tengok ada yang lebih susah, ya. Jadi saya terpanggil untuk bantu beliau untuk mendapatkan kediaman beliau. Saya dah berhubungi pihak PPZ minggu lepas, saya dah hubungi pejabat menteri wilayah, saya dah hubungi KSU Pembangunan Wanita, dan kebanyakan feedback yang saya dapat menjanjikan untuk saya follow up balik kes Alina ini minggu depan. Ya, jadi kita sama-sama berdoa yang permohonan beliau itu, kerana beliau ada memohon sebelum ni di BKL, tetapi mungkin yalah banyak yang memohonkan sokongan tu, mungkin kerana bukan kata beliau penyanyi kena layan dia, tidak, tapi kehidupan beliau saya rasa perlukan bantuan, perlukan perhatian yang lebih dari pihak kerajaan. Difahamkan kebanyakan banyak juga artis di Malaysia ni seolah macam dipinggirkan. Apa pendapat Ayub? Dan bukan dipinggirkan, tapi kehidupan mereka melalui satu fasa yang agak susah. Jadi macam mana tu kita nak atasi tu? Dalam 2 tahun ini, bila kita banyak tengok teknologi berubah, jadi bila teknologi berubah, kalau dulu ada show, sekarang ada show dari rumah. Jadi hati-hati ini dia kena lebih peka pergi ke alam yang baru ini, kan? Kerana sekarang ini banyak teknologi di handphone.
Ya, jadi semua pun boleh mengembangkan bakat mereka di handphone, tapi kebanyakan mereka mungkin tidak ada ilmu. Jadi kami di Irama memang ada plan untuk membuat satu seminar untuk mengajar hati-hati begini, terutama hati-hati yang 90-an, 80-an. Mereka mungkin perlukan lagi bimbingan untuk bagaimana untuk kita mengajar mereka tentang media sosial, kan? Kerana kita harus mengikuti peredaran zaman sekarang, ya. Satu soalan ni Pak Ayub tentang ransangan daripada ataupun support daripada stesen radio sendiri, sama ada swasta maupun government, kan yang ada sekarang, terutama yang dipandang sekarang ni lah swasta yang panas sangat sekarang ni. Jadi macam mana pendapat Pak Ayub tentang mereka ni? Dia begini, stesen radio dia ada dia punya apa panggil garis panduan mereka sendiri, ya. Kita kena fahamlah, kerana masing-masing radio swasta dia nak rating. Bila dia nak rating, kita faham dia perlukan hati-hati yang sedang di mana hati-hati yang baru sekarang, hati-hati yang IG mereka yang rating ni like dia banyak, kita faham, tetapi kita juga minta supaya pihak radio-radio ni memberi satu slot kepada hati-hati 90-an, 80-an supaya mereka tidak terpinggir terus. Kerana ya betul, kita faham stesen radio ni dia bisnes, dia meniaga, dia cari makan, kita faham. Dan kita pun respect atau hormat dia punya garis panduan mereka. Tetapi sekurang-kurangnya dalam 24 jam mereka ada satu ruang, satu slot untuk membantu hati-hati yang kita panggil 90-an ke 80-an tu, supaya ya kita faham radio swasta ada peringkat. Radio ni target dia umur 30-an, radio ni target dia 50-an, 50-an ke atas. Jadi stesen-stesen ni lah dia kena bantu. Kadang-kadang ada yang stesen yang target 50-an pun dia tak membantu juga artis 90-an. Dia pun main artis yang terkini. Jadi nampak stesen tu tak saluan walaupun di bawah satu bumbung. Faham Ditakdirkanlah Pak Ayub dicalonkan sebagai Presiden Papita, why not? Di sinilah saya rasa saya lebih selesa dekat Irama, kerana Irama ni kita satu konsortium. Kita bukan persatuan yang semua persatuan pun bagus, saya tak nafikan. Papita ke, karyawan ke, semua ada agenda mereka masing-masing. Dan saya juga doakan supaya Papita tu kembali aktif, kembali aktif. Sama-sama kita boleh menaikkan industri muzik. Dengan banyaknya persatuan, banyak dapat membantu penggiat seni. Okey, soalan ni mungkin luar dari perbincangan. Pendapat Pak Ayub, Festival Filem Malaysia tidak seperti dulu, di mana digabungkan antara filem-filem Melayu sahaja dengan filem Malaysia yang ada sekarang ni. Kebanyakan mengharapkan itu terjadi macam zaman-zaman start pada 80-an sehingga kena. Rasanya boleh tak kita wujudkan balik macam tu? Begini, saya mau pada muzik. 30 tahun dalam muzik industri. Bukan kata tidak tahu pasal filem. Memang kadang-kadang muzik dan filem tidak boleh dipisahkan. Bak kata P. Ramlee, betul tak? Muzik ada tu. Muzik tu ada. Tapi macam soalannya tu, saya rasa kita harus kembalikan kepada seperti yang lalu, kan? Di mana festival muzik yang lepas. Dan cuma kali ini kita minta digabungkan lagi filem tu dengan muzik. Kerana muzik dengan filem tak boleh dipisahkan. Bak kata P. Ramlee, kan? Kerana kisah dia, kalau you tahu, contohnya Pinas. Pinas ni ditubuhkan oleh Datuk James Samsudin. Jadi Datuk James Samsudin ni mau pada filem. Kalau Pinas ni ditubuhkan oleh Tan Sri P. Ramlee, dia akan ada muzik dan filem. Itu ya cerita dia. Tapi saya rasa alhamdulillah akan datang ni muzik akan bersama-sama filem, insya-Allah. Baiklah, last sekali harapan Pak Ayub pada industri muzik kita di saat pandemik ini dan yang akan datang. Ya, dalam keadaan sekarang banyak penggemar seni sedang dalam masalah kesempitan hidup, masalah kesusahan kerana show tak ada, dan banyak-banyak bila show tak ada tu dia akan mengikuti semualah, dari penyanyi kepada soundman, musician, apa semua akan terlibat. Jadi harapan saya supaya kita berharap agar COVID ini segera pulih dan kerajaan akan buka pintu pelan-pelan untuk penggiat-penggiat seni untuk
berkarya semula di public, di depan orang ramai. Contoh kalau basking, dibenarkan basking balik. Kalau penyanyi show, dimula walaupun dalam keadaan SOP. Kita akan ikut garis panduan tu, tapi bukalah pintu untuk pengguna sini kembali untuk mencari rezeki mereka. Itu yang kita harapkan, insyaAllah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Inframe kerana saya menggalakkan lagi lah banyaklah stesen-stesen program macam ni untuk menggalakkan lagi banyak program-program hiburan di tanah air kita. InsyaAllah.